pergi ikut pak saudara dia kali pertama, dan kali kedua bawa dagangan isteri dia, Sayyidatina Ala Khadijah binti Khuwailid. Jadi Rasulullah SAW tunggu, dikatakan kalau anda tak silap sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Teri, waktu tak turun. Resah gelisah Rasulullah SAW. Ini kamu cuba bayangkan, ini berlaku pertempuran ni di kota Makkah ni. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy dah main. Apa ni fakta itu? Tengok Rasulullah SAW Muhammad, dia tak tahu pun. Dia ciplak mana ni? Dia tak tahu. Ini Nabi lagi. Apa nak selesai pun? 2 minggu, hampir 2 minggu Rasulullah SAW tunggu. Itulah yang kalau kita baca surah Al-Kahfi itu ayat 9 itu, apa dia? Kita baca ayat 9, adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahf dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan. Rasulullah dah rasa risau, dia tak boleh nak tunjuk. Oh, inilah tanda-tanda. Nanti kita tengok kenapa ayat ini diturunkan begini. Anda ambil daripada tafsiran Dr. Abdul Karim Zaidan. Apa yang ditafsirkan? Apa yang diambil? Apa yang faedah daripada perkataan untuk umum? Untuk umum. Okey? Ikut. Dan kita faham cerita ini berlangsung di zaman-zaman terdahulu. Okey? Bagaimana dikatakan 7 orang pemuda yang keluar daripada kelompok golongan mereka mencari tempat untuk membawa, lebih kurang kita kata berhijrah untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah SWT, mempertahankan keimanan mereka kepada Allah SWT, sama sebagaimana yang telah berlaku Allahu anhum, sama seperti mana yang telah berlaku kepada Rasulullah SAW. Mereka berhijrah daripada kota Madinah, daripada kota Makkah ke kota Madinah untuk apa? Untuk apa? Penghijrahan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri Allah SWT, untuk menyelamatkan akidah mereka, tauhid mereka, pegangan mereka. Anda tambah apa yang dijelaskan oleh Dr. Zizan tadi. Bagaimana kisah penghijrahan para sahabat. Suhaib Ar-Rumi. Ada siapa biasa baca? Suhaib Ar-Rumi. Dia ini antara pemuda ini. Suhaib Ar-Rumi. Antara pemuda yang ketika sampai dia di bumi Makkah itu ada tentara. Tak ada sekupang duit pun. Sekupang tak ada. Dalam bahasa Perlis itu sekupiang tak ada. Sekupang tak ada. Siapa yang bagi dia kaya raya? Golongan masyarakat Makkah. Jika menjadi seorang usahawan yang memiliki kekayaan yang cukup baik, tapi menerima hidayah Allah SWT, turun perintah penghijrahan, Allah benarkan umat Islam berhijrah. Maka dia pun mengambil keputusan untuk berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Sampai setengah jalan, orang kafir Quraisy tahan dia. Kamu nak pergi mana wahai Syuaib? Nak pergi mana? Kata saya nak berhijrah. Kamu pun tahu kata saya dah memeluk Islam, saya nak Tidakkah kamu ingat bagaimana kamu dahulu datang ke kota Makkah sebatang kara, tidak ada apa-apa, kami yang bantu kamu, kami yang support kamu sehingga kamu jadi macam ini, seorang yang cukup hebat, berharta. Apa Suhaib? Suhaib kata, boleh tak? Kamu ambil balik semua bahagian-bahagian yang kamu katakan. Kalau betul daripada kamu semua, ambil semua. Ambil kitab saya ini semua, dengan satu syarat.
kamu benarkan saya mengucap. Ambillah. Saya tak mau sumpang pun. Sumpang pun dia tak mau. Ambillah semua. Yang penting saya dapat menyelamatkan diri Allah SWT. Saya dapat menyelamatkan keimanan saya kepada Allah SWT. Itu intipati sebenarnya yang perlu digarap oleh pemuda. Yang hilang dalam jiwa pemuda adalah iman. Yang hilang ni, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran tu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di mana tempatnya pemuda ini? Amanu bi rabbihim. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah SWT. Itu adalah intipati kepada diri rangka pemuda yang kita ajak. Kita sorot daripada ayat Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Kalau Allah SWT nak katakan innahum fityatun, sudah. Mereka itu pemuda. Kemudian kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tapi Allah tekankan di sini, innahum fityatun amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah SWT. Itu poin paling penting dalam kita menangani dua kelompok tadi, dua kerangka pemuda tadi, yang baik dan yang buruk. Bukan baik secara total dan bukan juga buruk secara okey, boleh insyaAllah. Sampai ke mana tadi? Dia melencong jauh sangat, dia nak balik-balik tak pergi. Itu. Ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Tengok pengorbanan para sahabat ni. Kalau kita baca sirah ni, tak erti kan? Tak erti nak gambarkan macam tu. Ada di kalangan sahabat yang berhijrah satu kampung berhijrah, tinggal kampung. Sehingga kan Abu Sufyan ketika itu masuk ke kampung itu, dia cari mana ada orang. Tak ada, dalam kampung itu tak ada. Kalau saya contoh anak kampung Mesir, lalu di kampung Mesir boleh. Okay? Okey, ada duduk di kampung Mesir, berhijrah hanya satu kampung Mesir tu habis, kosong. Abu Sufyan ketika itu belum Islam, masuk ke perkampungan itu, dia cari mana ada orang. Sampai dia ambil kampung itu, dia jual orang. Dia tak ada orang. Tak ada orang. Akhirnya apa? Bila sampai ke telinga Rasulullah SAW berita itu, tentang mereka tinggal di kampung itu, Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabat, tidakkah mahu gantikan, tidakkah mahu Allah gantikan kampung yang kamu tinggalkan itu dengan kampung dia? Rasulullah SAW hebat pengorbanan para sahabat. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan daripada